استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع تابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين، خصوصا إلى أبينا وشيخنا ومعلمنا ومربنا المرحوم Tuan Guru Haji Muhammad Rifa'i bin Yaqub وأمنا المرحومة شكرية بنت أحمد ولجميع المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Alhamdulillah, yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Fakhruzi, bapa saudara saya, alhamdulillah Ustaz Bukhari dan juga para asatizah, pimpinan masyarakat, warga kampung dan juga muslimin muslimat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurniaan daripada Allah, keizinan daripada Allah, ketetapan daripada Allah, ketentuan daripada Allah, semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat berkumpul di dalam surau yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ini dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelum ini. Subhanallah, kalau kita nak ingat dosa-dosa, mungkin kita pun dah tak ingat dah. Dosa yang 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dosa yang minggu lepas, dosa yang pagi tadi pun kita lupa dah. Apa benda yang kita cakap, apa benda yang kita lihat, apa benda yang kita dengar dengan telinga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ada dosa kita ada kesilapan kita, kesalahan kita, maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita di atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan daripada dulu sampailah ke saat, waktu dan ketika ini. Amin 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 ya rabbal alamin.
Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita dapat berada dalam surau yang mulia ini, dapat solat berjamaah, dapat duduk di taman syurga. Taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," kata Nabi. Apabila kalian lalu di taman-taman syurga, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi pesan, farta'u, maka singgahlah. Singgah untuk apa? Untuk mengambil faedah, untuk mengambil manfaat, kelebihan dalam majlis tersebut. Taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mula bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, berkata mereka itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah itu taman syurga wahai Rasulullah? Yang duk tahu syurga-syurga ini nak kena meninggal dulu. Lepas mati kemudian masuk dalam kubur, itu pun sama ada mendapatkan nikmat ataupun azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kubur itu sendiri pun ada satu lubang daripada lubang syurga, taman-taman syurga, dan juga boleh jadi satu lubang daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi para sahabat mula bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah dia taman syurga itu wahai Rasulullah? Wahai utusan Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hilaqul dzikri." Halaqah zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Apakah itu halaqah zikir? Kata ulama, iaitulah majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang menambahkan rasa cinta, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis yang menambahkan rasa cinta, rindu, sayang, kasih kepada junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis yang menceritakan berkenaan dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan taman syurga di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung mereka yang dapat berada di taman syurga. Mudah-mudahan itu menjadi satu jalan untuk sampai ke syurga yang hakiki di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana menuntut ilmu merupakan satu kefarduan bagi setiap orang yang Islam, laki-laki ataupun perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bukan hanya laki-laki sahaja, perempuan pun wajib untuk ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya ilmu yang berkaitan berkenaan dengan ilmu fardu ain, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqih dan juga ilmu tasawuf. Maka itu merupakan 3 rukun agama yang mesti kita pelajari dalam kehidupan kita. Untuk muslimin dan muslimat, bukan kata muslimat tak kena, muslimat tak payah mengaji tinggi-tinggi, maka duduk dalam rumah sahaja, masak sahaja. Tak, ini tuntutan juga untuk muslimat untuk melepaskan diri daripada mempelajari ilmu fardu ain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis daripada Muawiyah, kata Muawiyah, qala sami'tu, telah dengar oleh aku, sami'tu, telah dengar oleh aku, Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innamal ilmu bitta'allumi wal fiqhu bittafaqquhi wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah mengatakan, aku pernah dengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai insan, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu, nak mendapatkan ilmu itu adalah dengan belajar. Nak dapatkan ilmu dengan menuntut ilmu, dengan belajar, mengaji dan sebagainya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal fiqhu bittafaqquh. Dan sesungguhnya untuk nak mendapatkan kefahaman, nak dapatkan kefahaman, nak dapat ilmu, kena belajar. Nak dapat faham macam mana? Nak dapat faham itu, kata Nabi SAW, dengan berusaha untuk mendapatkan kefahaman. Maksudnya kena menulis, memberikan tumpuan dan sebagainya. Usaha untuk mendapatkan kefahaman daripada apa yang kita pelajari, apa yang kita mengaji dalam kehidupan kita. Subhanallah. Kemudian kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki khairan, akan kebaikan padanya di dunia dan juga di alam akhirat, Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fid din, diberikan kefahaman agama kepadanya. Subhanallah. Ini orang yang baik. Sebab itu orang yang dipilih untuk belajar, orang yang dipilih untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahawa Allah nak berikan kebaikan kepada dia, nak jadikan kebaikan dalam dirinya, bukan hanya di dunia, lagi-lagilah di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu maka kita dapat membezakan. Dengan ilmu kita dapat mengetahui yang manakah yang benar, yang manakah yang salah, yang manakah yang betul, yang manakah yang batil. Di dalam kita menjalani kehidupan kita ini untuk menuju ke alam akhirat Allah Subhanahu wa taala, maka banyak yang kita lalui dalam kehidupan kita. Cuma kita nak tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Dengan betul tak betul itulah yang menentukan kebaikan kepada kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan ilmu itulah kita dapat bermuhasabah. Kita dapat menilai. Tanpa ilmu kita nak muhasabah macam mana diri kita, nak muhasabah yang mana yang baik, yang lebih kebaikan ataupun keburukan. Kalau kita tak kenal apa itu kebaikan, apa itu benda yang Allah suka, apa itu benda yang Allah larang dalam kehidupan kita, maka dengan ilmu juga mendapatkan kita ini menjadi seorang yang bermuhasabah di setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Di antara salah satu usaha yang mesti kita kena lakukan pada setiap orang, setiap insan, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah bermuhasabah. Iaitulah kita menilik, kita memeriksa dan juga kita menilai sikap kita, menilai percakapan kita, ucapan kita dan gerak kerja kita yang kita lakukan. Sama ada perbuatan kita, ucapan kita, perkataan kita itu selari berlandaskan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala ataupun membatasi ataupun melepasi syariat batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita dapat mengetahui? Dengan ilmu, dengan belajar dan juga mengetahui kebaikan dan keburukan. Jika sekiranya kita sudah pun mengetahui bahawa kita berada jalan yang betul, sudah berada dalam kebaikan yang baik dan sebagainya, maka teruskan istiqamah dalam perbuatan kita, ucapan kita, kelakuan kita, perbuatan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, selepas kita mengetahui, kita belajar, menuntut ilmu, kita tahu ini salah, ini tak betul dan juga ini benda yang silap dalam kehidupan kita, maka mesti kita perbetulkan diri kita daripada perkara yang menyimpang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu adalah ar-ruju'u ila Allah min tariqil bu'di ila tariqil qurbi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jalan yang jauh tersimpang, nun jauh banyak kesilapan, dosa, maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, kaki, tangan, ila tariqil qurbi, kepada jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita bertaubat kepada Allah, maka kita berada jalan yang benar dan teruskan istiqamah.
terus menerus melakukan kebaikan, perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud takwa? Takwa adalah kita sedaya upaya sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, melakukan semua apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan semua segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutnya mudah, tetapi nak melaksanakan itu satu perkara yang sukar, benda yang susah untuk kita lakukan. Semua perkara, bukan sikit-sikit. Takwa yang sebenar meninggalkan semua perkara. Bila kita sebut semua, itu benda yang susah dalam kehidupan kita. Bila sebut semua perkara yang disuruh, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu benda yang payah yang kita nak buat. Walau bagaimanapun kita mesti berusaha, bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumaat, setiap minggu selalu khatib berpesan kepada kita, ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesanan untuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Kenapa? Kita faham takwa yang sebenar itu benda yang susah, benda yang payah, maka selalu diingatkan kepada kita untuk senantiasa menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan untuk hari esok. Ini untuk kita muhasabah diri kita. Kita nilai, kita tengok balik keadaan diri kita, apa benda yang telah kita persiapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk persediaan kita sebelum kita kembali kepada Allah, kita balik ke rahmatullah, berada di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat meliputi pengetahuan akan segala yang kamu kerjakan. Apa benda yang kita buat, apa benda yang kita lakukan, semua itu diketahui oleh Allah. Kata ulama, bila mana Allah mengetahui setiap benda, setiap inci apa yang kita lakukan, bila diketahui, maka akan dibalas. Setiap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara itu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, maka semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil-kecil dosa akan ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil-kecil kebaikan pun akan dicatat, ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi ayat yang ke-49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam Quran Allah menceritakan dan diletakkan buku amalan, catatan amalan kita semua ditulis oleh malaikat, kiri dan kanan, raqib dan atid, ditulis setiap kebaikan, setiap keburukan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, pada hari itu kamu akan tengok buku amalan kamu dan kamu akan melihat orang yang berdosa, orang yang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan tengok buku mereka, akan merasakan kebimbangan, ketakutan yang bersangatan di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan apa? Takut dengan tulisan itu. Catatan itu hari ini pukul berapa? Hari Isnin daripada jam berapa? Berapa kali kesilapan kamu? Apa yang kamu buat dengan mata kamu? Jam berapa? Saat berapa? Semua jelas dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala.
hari ini kamu buat apa, kamu datang solat maghrib, kamu datang majlis ilmu, maka ditulis kebaikan kepada kita. Subhanallah. Adapun orang yang dituliskan keburukan, maka sangat takut membaca ataupun ketika mereka melihat buku amalan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berkata kata Allah Subhanahu wa taala, ya wailatana, betapa celakanya kami, kata mereka. Ya, tengok buku amalan yang banyak maksiat, banyak keburukan, banyak dosa kepada Allah, celakanya kami, kata mereka di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? Ini kitab apa ni? Semua ada. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ada yang tertinggal, yang sekecil-kecil benda pun tertulis. Wala kabiratan, dan sebesar-besar perbuatan pun ditulis juga oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab apa ini? Masa takut, masa bimbang di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dapati bahawa semua apa yang telah mereka lakukan itu, dilakukan itu ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma amilu hadira, ada, dan semua benda itu ada, hadir dalam buku tersebut, buku catatan amalan yang dilakukan semasa diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu tidak menzalimi seseorang pun. Kitalah yang menzalimi, menganiayai diri kita sendiri dengan mencampakkan diri ke arah kebinasaan ataupun dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita menilai, kita mengira diri kita, menghisap diri kita seperti mana apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang, kita buat persiapan, perbaiki kehidupan kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat yang menunjukkan kepada kita bahawa dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Allah suruh kepada kita setiap individu untuk menjaga dirinya daripada menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena bermuhasabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian, hitung daripada awal pagi kita buat apa, mata kita lihat apa, mulut kita sebut apa, telinga kita dengar apa, kaki kita melangkah ke mana. Semua itu hitungkan, kira apa yang kita buat. Sehari ini pun kita hitungkan diri kita, benda apa yang kita buat dalam kehidupan kita, qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihitung, dihisab di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan juga timbanglah amalan kamu, perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, qabla an tuzanu, sebelum kita ditimbang di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang mesti kita bermuhasabah, kita menilai diri kita, yang disebutkan oleh ulama kepada kita adalah kita menilai kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala tentang perkara kewajipan. Yang pertama sekali, kewajipan yang Allah perintahkan kepada kita. Itu hisab yang pertama. Maksudnya solat kita bagaimana, puasa yang fardu ini itu macam mana. Itu hisab yang pertama, yang mana kita tengok balik sembahyang kita, kefarduan yang ditetapkan oleh Allah, sama ada kita berjalan, kita menjalankan perintah itu dengan sempurna ataupun tidak. Maka kita muhasabah diri kita, bagaimana keadaan kita di alam dunia ini sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari akhirat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk hitungan amal. Semua amalan kamu akan dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang kamu yang tersembunyi. Tak ada benda pun yang tersembunyi.
Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi bila mana diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang sangat berat, kerana setiap perkara itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrani li sa'yihi wa inna lahu katibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengerjakan, yang melakukan kebaikan, kebajikan, dan dia orang beriman kepada Allah, dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usahanya itu tidak akan menjadi sia-sia, kata Allah. Wa huwa mu'minun fala kufran, maka tidak diingkarkan. Maksud ini adalah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, wa inna lahu katibun, kamilah yang mencatat, kamilah yang menulis baginya, iaitulah untuk orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan seberat zarah sahaja, kecil sungguh amalan yang dilakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan melihatnya. Lihat apa? Lihat pahalanya. Sekecil-kecil kebaikan ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi sebesar-besar benda yang akan kita harapkan di alam akhir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, kecil sungguh, tengok dengan mata kasar tak nampak, kena tengok dengan alat yang alat yang canggih, yang moden, baru nampak. Tapi itu semua itu akan dibalas, akan dilihat di alam akhir Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyoal, kita perlu bertanya, bersoal kepada diri kita sendiri. Apakah kehidupan kita ini sejajar ataupun sama, selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala? Ini soalan yang selalu kita kena tanya. Aku buat ini kena ke tak kena? Buat macam ni betul ke tak betul? Aku sebut macam ni betul ke tak betul? Salah ke tak salah? Adakah ini yang benda yang diredai oleh Allah ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan adakah kita mematuhi setiap arahan dan juga menghindarkan diri setiap larangan daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita mengikuti junjungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya? Subhanallah, kita mengetahui tentang perkara tersebut kerana dalam Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan manusia itu sangat mengetahui dengan mendalam. Maksud dia tahu sungguh-sungguh, mendalam terhadap dirinya sendiri. Dia tahu keadaan diri dia macam mana. Cuba tanya diri kita, bagaimana keadaan diri kita? Adakah kita lebih ke arah kebaikan ataupun kita lebih ke arah keburukan dalam kehidupan? Kita tahu keadaan diri kita. Kerana Allah sebut dalam Quran, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu sangat mengetahui dengan mendalam terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan manusia yang memelihara perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kita muhasabah tentang kefarduan, kewajipan yang diberikan kepada kita, adakah kita tunai dengan sempurna ataupun tidak. Yang kedua, kita muhasabah diri kita, kita periksa diri kita sekiranya terdapat larangan ataupun perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertama, perkara yang disuruh, adakah kita sempurnakan suruhan itu, perintah itu? Yang kedua, kita tengok diri kita, adakah kita ini terdapat perkara yang dilarang oleh dalam diri kita, kehidupan kita ini? Ada tak benda yang Allah larang, benda yang Allah benci, benda yang Allah tak suka, tapi kita buat dalam kehidupan kita? Ada dalam senarai kehidupan kita ini, daripada pagi sampai malam tidur balik ini, ada tak benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Benda-benda yang tidak disukai oleh Allah,
benda-benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ada ataupun tidak, itu benda yang kita kena tanya ataupun benda yang kita kena muhasabah diri kita. Kalau ada, kita kena bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertangguh, berlengah dalam bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tuakhiri taubata. Wahai anak kesayanganku. Anak kesayangan iaitulah Luqmanul Hakim kepada anaknya. Anaknya ada yang kata nama An'am, Mishkam, itu pendapat daripada ulama. Jangan kamu tangguhkan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kematian itu datang tiba-tiba. Tak ada siapa pun tahu kita mati bila. Tak ada siapa pun boleh pastikan saat lagi kita masih hidup lagi. Tak ada siapa pun boleh jamin. Mati itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengingati akan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena muhasabah. Ada tak masa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya kita terlalu banyak membuang masa dalam perkara urusan perkara, walaupun perkara itu perkara yang boleh, tapi perkara yang melalaikan, maka kita kena bersegera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastikan penglibatan kita dalam urusan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Kita kena tengok kehidupan kita ini, kita cek tentang kewajipan, selesai. Cek tentang kemungkaran, selesai. Cek juga, tengok juga, lihat juga macam mana keadaan kita ingat kepada Allah. Kehidupan kita ini, walaupun perkara itu perkara yang harus, bukanlah perkara yang wajib, dan juga perkara yang haram, adakah itu mendatangkan manfaat, mendatangkan faedah kepada kita di dunia, lagi-lagilah di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita naknya, setiap benda yang kita lakukan itu mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat kepada kita di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh kehidupan kita menjadi ibadah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah, dan tidak aku ciptakan al-jinna akan jin, wal insa dan akan manusia, hikmahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka seluruh kehidupan kita ini boleh menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan jadi ibadah, sekiranya kita niatkan niat yang baik untuk kuatkan tubuh badan kita ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Minum boleh jadi ibadah, tidur boleh jadi ibadah, mandi boleh jadi ibadah. Semua kehidupan kita boleh jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika betul niatnya, kena pada caranya. Subhanallah. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kena selalu bermuhasabah dan tidak membiarkan diri kita dengan sikap yang tidak perlu bermuhasabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kita berasa kita tak ada salah. Ini bahaya. Jangan berasa kita orang yang soleh, orang yang baik, yang tak ada kesilapan, tak ada dosa kepada kita, dan ini bahaya dalam keadaan diri kita. Sebaliknya, kita kena merasakan ada kesalahan kita, kesilapan kita, dan itu yang membuatkan kita senantiasa ingin kembali kepada Allah, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kita menyangka bahawa umur kita ini masih panjang. Jangan kita rasa kita tak berdosa, dan jangan kita menyangka bahawa kita masih panjang kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita manusia yang sentiasa beringat dan muhasabah di atas perkara yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa kita, memberikan kekuatan taufik kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kata ulama, kita kena senantiasa mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Doa apa? Doa supaya Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana tak semua
Tak semua orang dapat melakukan kebaikan. Dia bukan pada badan yang sihat, badan yang muda. Ada orang yang sudah tua, tapi dia ada kekuatan, diberikan taufik untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ulama pesan kepada kita, banyak-banyak berdoa, minta taufik kepada Allah. Kekuatan untuk melakukan ibadah itu bukan semua dapat. Bukan sebab kesihatannya, bukan sebab dia muda, gagah, perkasa. Walaupun muda sekalipun, kalau tak dapat taufik, dia tak ada kekuatan. Nak angkat takbir pun tak boleh. Dia nak bantu orang pun tak boleh. Dia nak solat 2 rakaat pun tak boleh kalau tak mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata ulama, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah supaya diberikan taufik, dan selepas kita diberikan taufik oleh Allah, minta supaya diterima amalan ibadah kita kepada Allah. Diterima dan juga mudah-mudahan diberikan rahmat daripada amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan sebab amalan kita dapat masuk syurga. Nabi sendiri disebutkan bahawa aku masuk syurga. Nabi sebut semua manusia masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat tanya, engkau pun begitukah ya Rasulullah? Ya, Nabi sebut aku pun macam tu. Masuk syurga bukan dengan amalan, sedangkan Nabi lah yang melakukan, manusia yang paling agung yang melakukan amal yang sangat banyak sehingga bengkak kaki Nabi SAW, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi mengatakan bahawa masuk syurga itu dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam mana kita nak meraih, nak mendapatkan rahmat daripada Allah? Bi taatillah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Apa taat kepada Allah? Solat yang difardukan oleh Allah, puasa yang diwajibkan oleh Allah, dan tambah lagi benda-benda yang sunat dalam kehidupan kita. Itu mendatangkan rahmat. Kalau ketaatan tak lakukan, meninggalkan suruhan Allah, meninggalkan perintah Allah, itu mendatangkan laknat. Laknat itu jauh daripada rahmat. Bila jauh daripada rahmat, maka tempatnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul masuk syurga dengan rahmat. Tapi bagaimana kita nak mendapatkan rahmat? Dengan solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, Quran kita, selawat kita, zikir kita. Semua itu adalah mendapatkan rahmat yang boleh mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dapat syurga bi rahmatillah, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Loceng pun dah bunyi dah. Jadi untuk kita solat isyak jemaah, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri, saya mohon kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.